Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaru daripada bharian.com.my. Sanusi perlu taubat nasuha. 13 Julai 2023. Berita penuh Putrajaya. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor dinasihat melakukan taubat nasuha dan tidak menjadikan semua perkara sebagai bahan kempen yang merosakkan diri sendiri. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, politik bukan bahan lawak atau bahan gurauan dan tidak perlu bagi beliau untuk berbahas dengan individu yang tidak bijaksana dalam mentafsir fakta dan auta. Katanya, politik ini bukan bahan lawak, bukan bahan untuk bergurau. Fakta adalah fakta. Bagaimana Perikatan Nasional PN ditita menghadap yang di-Pertuan Agong, begitu juga Pakatan Harapan PH ditita untuk menghadap. Selepas itu saya mewakili Barisan Nasional bersama dua rakan lain serta Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Gabungan Parti Sarawak GPS. Kalau itu satu tuduhan oleh seorang yang mengetuai kerajaan negeri dan pegangannya adalah Islam, saya harap taubat nasuha diutamakan oleh beliau supaya tidak semua perkara dijadikan bahan kempen yang akhirnya merosak diri sendiri. Katanya pada satu sidang media di sini pada hari ini. Muhammad Sanusi yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya PN dalam ceramah program Jelajah Selangor malam kemarin dikatakan mendakwa Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya memandai-bandai dan menggunakan tita yang di-Pertuan Agong untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Dalam ceramah itu, Muhammad Sanusi dikatakan turut menghina Sultan Selangor atas pelantikan Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari selain beberapa serangan peribadi terhadap menteri dalam kerajaan perpaduan. Katanya, Ahmad Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri berkata, beliau tidak perlu menjawab perkara yang sudah menjadi fakta. Ia akan jadi satu isu bodoh jika saya berbahas kepada orang yang tidak begitu bijaksana dalam mentafsir antara fakta dan auta, katanya. Mengenai dakwaan undi kepada Datuk Seri Najib Razak akan berpindah kepada PN, berikutan kekecewaan penyokong terhadap pelayanan kerajaan perpaduan kepada bekas Perdana Menteri itu, Ahmad Zahid berkata usaha parti tetap terus berjalan. Katanya, ketika bertemu Najib sebelum ini, perkara itu dinyatakan kepada saya supaya kita jangan terjebak dengan permainan pihak luar. Usaha parti berjalan, begitu juga proses keadilan tetap dilakukan. Kita perlu pisahkan antara soal keadilan dan usaha, dan ini tidak perlu dijelaskan kepada umum, katanya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita baru saja diterima daripada bharian.com.my. SPRM sah tahan bekas pegawai khas menteri. Berita penuh. Kuala Lumpur, seorang bekas pegawai khas menteri pada tahun 2019 telah ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas beliau disyaki telah meminta rasuah berjumlah kira-kira RM25,000 daripada individu Jun yang lalu. Lelaki yang berusia lingkungan 40-an itu ditahan kira-kira jam 5 petang di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya
ketika hadir memberikan keterangan semalam. Difahamkan suspek meminta wang berkenaan sebagai dorongan untuk mendapatkan kelulusan permohonan untuk taraf kewarganegaraan. Sumber berkata suspek itu dikatakan meminta rasuah daripada seorang lelaki tempatan yang memohon untuk membuat permohonan taraf kewarganegaraan bagi anak kandungnya. Katanya, Jun lalu suspek itu menghubungi individu terbabit yang telah memohon taraf kewarganegaraan bagi anaknya sejak tahun 2015. Suspek juga memaklumkan surat kelulusan permohonan taraf warga negara sudah ada padanya dan meminta individu itu untuk membayar sebanyak RM25,000 sebelum menyerahkan surat kelulusan itu, kata sumber kepada BH pada hari ini. Difahamkan penahanan suspek itu dibuat hasil pendedahan dan gesaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang meminta ASPRM menyiasat lanjut kegiatan rasuah dalam kalangan segelintir pegawai di Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Sementara itu, pengarah bahagian perisikan ASPRM, Datuk Azmi Kamaruzaman ketika dihubungi mengesahkan penahanan lelaki berkenaan. Katanya, suspek itu ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 16(A) Akta SPRM 2009. Magistrate Iza Zulaika Rohainuddin membenarkan suspek itu direman 3 hari bermula pada hari ini sehingga 14 Julai selepas SPRM mengemukakan permohonan reman di Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi tadi. Awal bulan ini, Anwar mendedahkan Jabatan Imigresen dan JPN disiasat pihak berkuasa berhubung amalan rasuah dan salah guna kuasa. Perdana Menteri turut memaklumkan menerima maklumat berhubung unsur salah guna kuasa di JPN apabila proses mendapatkan sijil warga negara dikenakan bayaran tertentu ke atas mereka yang layak mendapat status kewarganegaraan. Susulan itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mendedahkan seorang pegawai JPN dipercayai meminta sejumlah wang bagi kelulusan permohonan warga negara dan maklumat mengenainya telah pun diserahkan kepada ASPRM. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada BH Online. Proklamasi Melayu sukar tarik sokongan orang Melayu, kata Tun Dr. Mahathir Mohamad 8 Julai 2023. Berita penuh Shah Alam. Tun Dr. Mahathir Mohamad mengakui sukar menarik golongan muda untuk menyokong serta menandatangani proklamasi orang Melayu yang bertujuan menyatukan orang Melayu melangkaui garis politik. Bekas Perdana Menteri itu berkata, ini kerana golongan muda tidak mengikut sejarah negara serta perjuangan pemimpin terdahulu. Katanya, kita hadapi masalah dengan orang muda kerana mereka tidak mengikuti sejarah negara dan perjuangan negara kita, katanya. Tambahnya lagi, banyak daripada orang muda tak faham. Dia cakap, mereka sekarang okey. Tapi dia berada dalam keadaan okey sekarang sebab kita, iaitu perjuangan pemimpin terdahulu, katanya. Beliau berkata demikian ketika satu sidang media selepas majlis pertemuan dengan masyarakat mengenai proklamasi orang Melayu di Pusat Konvensyen Shah Alam SACC di sini hari ini. Mahathir sebelum ini mengajak
seluruh parti politik khususnya yang mempunyai keahlian Melayu menyokong serta menandatangani proklamasi Tanah Melayu yang diasaskan oleh beliau. Jemputan meliputi orang Melayu yang juga ahli UMNO, PKR dan Parti Amanah Negara Amanah, selain segelintir yang ada dalam DAP yang berkongsi kesedaran ditimbulkan oleh proklamasi tersebut. Mahathir menegaskan, apabila orang Melayu dapat bersatu dan bersetuju dengan keadaan, dengan kesedaran yang ditimbulkan proklamasi, maka ia menjadi tanggungjawab setiap parti yang berlandas perjuangan. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu berita yang agak lucu betul lah. Kalau kamu setuju lucu, kamu boleh tulis sana lucu, tapi apa-apa sajalah. Tiba-tiba saja Wan Saiful, bekas orang kuat Muhyiddin ini tiba-tiba saja kena jadi Setiausaha Agung DAP ke? Tapi dia berkata, sampai mati pun saya tak ingin jadi Setiausaha Agung DAP. Anthony Locke sebelum ini meminta Wan Saiful agar supaya tidak mencampuri urusan DAP, terutama dalam soal bakal-bakal calon yang akan bertanding dalam PRN Pulau Pinang. Sampai timbullah cerita ini, iaitu sampai mati pun saya tak jadi. Saya tak ingin jadi Setiausaha Agung DAP, kata Wan Saiful. Jadi kalau tak mau jadi Setiausaha Agung DAP, janganlah menyibuk. Lebih baik Wan Saiful fokus dengan kes mahkamahnya itu sebelum, kalaulah dia kalah nanti dia masuk penjara. Jadi daripada nak sibuk parti orang, bagus dia sibuk dengan hal dia sendiri. Dia pun ada masalah sendiri. Itu jawaban daripada Datuk Wan Saiful Wanjan kepada pertanyaan sinis Setiausaha Agung DAP Anthony Locke berhubung ura-ura terdapat usaha pihak tertentu untuk menukar Ketua Menteri Pulau Pinang. Katanya, selaku ahli Parlimen Tasik Glogor, beliau menerima banyak maklumat mengenai Pulau Pinang, termasuklah pendedahan mengenai pergolakan politik dalaman negeri itu. Katanya, pergolakan mereka memberi kesan kepada Pulau Pinang, sebab sekarang ini ada usaha satu kelompok dalam DAP untuk menukar Ketua Menteri yang ada sekarang dengan calon daripada mereka. Nama-nama yang disebut pula ialah seperti ahli Parlimen Bukit Mertajam, Stephen Sim. Apabila saya sebut buat kali pertama beberapa hari lepas bahawa ada usaha dalam DAP untuk menukar Ketua Menteri, Locke mengatakan bahawa Wan Saiful, adakah kamu Setiausaha Agung DAP? Itulah, kamu Setiausaha Agung DAP kah sampai kamu tahu banyak perkara? Aduh. Kemudian dia ada, saya nak jawab kepada Locke pada malam ini. Kalau bagi tawaran, kalau dibayar pun sampai mati pun saya tak ingin jadi Setiausaha Agung DAP. Awas tahu, nanti termakan, terjilat ludah sendiri. Nah, sendiri mau tanggung. Wan Saiful berkata demikian ketika berucap pada satu ceramah perdana Perikatan Nasional Parlimen Bangi Jelajah Selangor Baru di sini pada malam tadi. Locke sebelum ini meminta untuk Wan Saiful agar tidak mencampuri urusan parti itu, terutama dalam soal calon-calon yang bertanding dalam pilihan raya PRN. Beliau juga menasihatkan supaya bekas Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia itu supaya menjaga urusan partinya sendiri berbanding al-ehwal parti lain. Katanya, saya tanya, adakah dia, iaitu Wan Saiful, Setiausaha Agung DAP? Maka dia boleh tentukan calon kita. Soal lo. Jadi itulah, Wan Saiful lebih baik fokuslah dengan parti sendiri, fokuslah dengan masalah sendiri. Kes mahkamah, rasuah. Lepas tu kalau nak fokus, kalau nak sibuk tentang hal-hal parti, sibuklah dengan presiden kamu yang dah dua pertuduhan, 2 kali naik mahkamah, maksudnya di mahkamah
Lebih baik begitu daripada sibuk dengan parti yang lain. Dan Junadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.